A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, korang boleh panggil aku GK ataupun Kasyaf je. Mudah. Sebelum ni aku tak pernah introduce pun nama aku sebelum ni. So korang boleh panggil Kasyaf je lah ataupun GK. Mudah cerita. Okey, aku adalah GK storyteller yang akan menceritakan kisah-kisah seram dan misteri untuk tatapan dan hiburan korang semua. Alright, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat-sihat selalu dan semoga semua penonton yang menonton video di Galeri Kasyaf Channel ni, aku harap korang diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okay, macam biasalah, sebelum tu nak minta jasa korang untuk klik tombol like, share dan nak minta korang untuk subscribe channel ini sebagai tanda sokongan korang. So kalau korang subscribe, nanti korang akan dapatlah video-video terbaru daripada aku. Nanti dia akan keluarlah notification. Okay, tapi pula, pada sesiapa yang berminat nak share kisah-kisah seram korang, boleh je tekan link WhatsApp, boleh Telegram ataupun email dekat ruangan description yang aku dah sedia dekat ruangan description bawah ni. Okey, tajuk untuk video kali ni ada dua. So, ada dua kisah lah yang aku nak ceritakan dan harap korang terhibur. Alright? So, sebelum aku mulakan cerita, kita mulakan dengan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jom dengarkan kisah yang pertama. Okey, kisah yang pertama ni adalah kisah daripada seorang wanita, disampaikan oleh seorang wanita. Okay, untuk wanita ni aku namakan sebagai Fiona lah. Fiona ni dia umur dia dalam lingkungan 18 tahun ke 19 tahun. Masih muda. Orang jangan nak try-try dia pula. Alright, Fiona ni kata kisah seram yang berlaku dekat dia ni, dia kata berlaku sebelum zaman COVID-19 yang berlaku. Maksudnya mungkin dalam lebih kurang tahun 2018 ataupun tahun 2019 macam tu lah. Waktu tu memang semua orang tahu, sebelum PKP tu semua orang memang seronok pergi. Ada yang pergi berjalan, ada yang pergi bercuti balik kampung. Dan waktu tu dia kata memang dia pun baru habis je SPM. Jadi memang dia dengan family dia buat plan, dia orang nak pergi berjalan dekat Melaka. Dan Fiona ni kata masa dia berjalan ni, dia bukan je berjalan dengan family dia, dia berjalan dengan saudara mara dia sekali. Jadi bila dah lama kau tak jumpa saudara mara kau ni, bila berkumpul sekali, memang happening lah, seronok bukan main lah dia kata. Dan Fiona ni bagi tahu waktu tu dia pergi dalam 4 family. Waktu tu dia kata keluarga Fiona ni, lepas tu ada keluarga Mak Anjang dia, keluarga Mak Ngah dia dengan keluarga Mak Su dia. 4 keluarga lah. Dia orang pergi berjalan kat Melaka ni, jalan merata-rata lah, dan dia orang bercuti tu selama hampir seminggu ataupun 6 hari lah lebih kurang. Dan masa dia orang bercuti dekat Melaka tu, Fiona ni kata dia adalah sewa homestay. Homestay ni lebih kurang rumah teres lah. Rumah teres, dia kata rumah teres 2 tingkat, memang ngam-ngam cukup untuk 4 family ni. Memang cantik dia kata homestay dia, tapi dia tak beritahu lah dekat mana. Tapi bukan cerita homestay ni yang aku nak ceritakan. Okey, dia kata waktu tu masa kat homestay tu tak ada apa-apa, biasa, relax, dan dia orang tidur macam biasa. Dan masa hari pertama, bukan main teruja lah Fiona ni dengan saudara mara dia ni. Dia adalah saudara mara yang anak-anak kecil semua, dan Fiona ni antara yang paling tua lah. Seronok dia main budak-budak, anak saudara, sepupu-sepupu, jalan-jalan kan. Pergi F1 Mosa dia pergi, dia pergi Zoo Melaka Zoo Melaka, pergi naik kapal kapal yang besar tu kan, Jongker Street, macam-macam lah. Dan memang kata enjoy, seronok bukan main, dia kata makan besar apa semua. Bila hari last dia bercuti tu, nak masuk hari yang kelas, iaitu hari yang keberapa, dia kata hari yang keempat, bukan hari yang last, masuk hari keempat, silap, masuk hari keempat, diorang ni pergi dekat satu museum. Dia kata museum Hang Tuah.
Muzium Hantuah ni memang dia pergilah, satu family ni pergi masuk. Dan seperti yang korang semua tahu juga, muzium ni kan banyak simpan yang barang-barang lama. Dan ada barang-barang lama tu pun ada patung-patung kan, patung-patung lama, patung yang dah lama terbiar. Ada juga patung yang dia buat macam-macam ukiran bentuk orang zaman-zaman dulu, zaman pahlawan Melayu, Melaka apa semua. Dan Fiona ni, dia kata dia ni bukanlah jenis berani sangat. Bila dia tengok patung-patung dekat Muzium Melaka tu, Muzium Hantuah tu, dia kata dia macam agak seram tu. Sebab yelah, aku tiba-tiba nampak seolah-olah patung tu macam duduk pandang-pandang kita kan. Bila kau berjalan je, kau rasa macam mata tu ngikut je. Mesti kalau korang pernah pergi muzium, mesti korang akan rasa perasaan yang sama juga. Aku pun pernah pergi. Aku pun rasa perasaan takut tu. Bila kau jalan, rasa macam ada mata ikut. Padahal tak ada apa pun. Dan masa di jalan masuk tengok barang-barang lama tu, adalah dia sampai satu kawasan, mungkin kawasan patung-patung yang macam diorang ni tengah berkumpul. Patung tu diorang buat seolah-olah orang zaman-zaman Melayu Melaka tu tengah berkumpul dan macam seolah-olah tengah berbincang. Dan masa dia tengok tu, Fiona macam, takut lah, tak berani nak datang dekat-dekat. Lepas tu Mak Su dia tarik tangan Fiona ni pergi dekat situ. Fiona ni, tak nak lah Mak Su, tak nak lah. Dan untuk pengetahuan korang, Mak Su Fiona ni memang jenis mulut kalau cakap. Memang mulut kami lepas lah cakap. Tak ada kabur-kabur, memang direct terus kalau bercakap. So Fiona ni waktu tu, dia tak berapa berani sangat nak pergi tengok patung-patung yang dekat muzium tu, yang dekat yang aku cakap dia tengah berkumpul tu kan, seolah-olah berkumpul tu. Dan dia macam tak berapa nak fokus apa yang Mak Su dia tengah cakap dekat dia. Dan dia kata dia ingatlah sikit-sikit apa yang Mak Su dia beritahu. Adalah macam seolah-olah misteri, benda-benda gaib. Dia maksudnya Mak Su dia cakap benda yang main lepas lah. Adalah dia cakap benda-benda yang tak elok kat situ. Sebab itu memang perangai makcik dia, Mak Su dia ni. Memang kalau cakap, memang main lepas macam tu je. So Fiona dia cakap, Mak Su, tak elok lah cakap benda macam ni. Mak Su dia jawab apa? Alah, tak ada apalah, setakat muzium-muzium jenis patung kosong je, bukan ada apa pun. Tak ada apalah Fiona. Kau ni fikir bukan lah. Itu yang Mak Su Fiona ni cakap. So Fiona ni macam, tak apalah, dia buat tak tahu je lah. Hantarlah, apa nak jadi, jadilah. Aku datang sini nak cuti. Jangan ada apa-apa jadi, sudah. Itu Fiona ni cakap. Itu yang aku cerita ni, masa dekat muzium Hantuah ni, adalah hari yang keempat tau. Masuk hari yang keempat, Fiona ni beritahu Mak Anjang dengan Mak Ngah dia balik awal. Sebabnya Mak Anjang dia ni, rumah dia jauh dekat area Kedah situ. So ambil masa kalau nak balik kan. Dan esoknya family dia ada yang kena kerja. Dan lagi satu, tadi aku cakap Mak Anjang lagi satu Mak Ngah dia ni pula pun nak balik awal juga. Sebab katanya Mak Ngah dia ni cikgu sekolah. Lusa pun nak bekerja juga. Jadi yang tinggal waktu tu hanya family Fiona ni dengan family Mak Su dia ni lah. Itu hari keempat. Dan diorang ambil keputusan untuk bercuti lagi 2 hari. So jadi total 6 hari lah macam aku cakap tadi. Dan hari ke-5 dengan ke-6 tu, diorang tak adalah sewa dekat rumah teres 2 tingkat tu. Rugi dia kata. So Fiona dengan keluarga Mak Su dia ni ambil homestay dekat apartmen pula. So kecil sikit. Dan diorang pergilah lepak-lepak situ untuk 2 hari lagi. Dan masa hari terakhir tu, diorang dah packing barang, masing-masing nak balik. Fiona ni cakap, masa kat apartmen tu, dia turun dah dekat lift dengan Mak Su dia. Dan waktu tu keluarga yang lain semua dah turun bawah dah. Maksudnya kita tinggal Fiona, Mak Su dia dengan anak Mak Su dia ni, Yash nama dia. Yash ni umur dia dalam 4 tahun macam tu. Muda lagi, kecil je lagi. Waktu tu Fiona dah masuk dalam lift. Mak Su ni tengah pegang Yash ni, yang 4 tahun ni. Masa nak masuk je dalam lift tu, sepupu Fiona ni, yang Yash ni, yang 4 tahun ni, menjerit-jerit tak nak masuk. Tak nak mak, tak nak masuk, tak nak masuk. Bukan main teruk lah Mak Su ni cuba nak tarik anak dia ni masuk dalam lift. Dan anak dia tetap tak nak juga masuk dalam lift tu. Apa Yash ni yang kata, waktu tu dia macam meronta-ronta lah. Macam takut sangat lah waktu tu. Dia kata, tak nak mak, tak nak masuk, tak nak masuk. Takut nanti benda tu makan Yash, nanti benda tu makan Yash. Fiona ni tengoklah, apa benda yang makan, tak ada apa pun dalam lift ni. Diorang 3 je. So bukan main last tarik, paksa. Last Mak Su dia ni tutup mata Yash ni, okay masuk.
Tapi waktu tu diorang tak nak lah fikir apa-apa. Mungkin Yas ni dalam keadaan kepenatan ni kan. So benda mepek-epek budak-budak kecil kan. Kadang-kadang dia main sebut je. So dia tak tahu, turun lah ke bawah. Turun bawah dan masing-masing orang kata baliklah ke rumah masing-masing. Okey, jadi tamatlah percutian Fiona ni dengan keluarga dan saudara mara dia dekat Melaka. Okey, lepas habis dia bercuti tu, seminggu selepas tu nak dijadikan cerita. Fiona ni dekat rumah dia lah. Dan waktu tu Fiona ni kata dia dengan family dia macam tengah bersiap-siap nak pergi ke masjid. Dan masa nak pergi ke masjid tu, tiba-tiba mak su Fiona ni datang ke rumah. So masa Fiona dengan family dia nak pergi masjid, sebabnya dekat masjid tu ada ceramah dengan bacaan Yasin. Jadi bila mak su dia ni secara tiba-tiba datang nak singgah ke rumah keluarga Fiona ni, jadi mak ayah Fiona ni tak jadilah nak pergi masjid. So diorang tunggulah dekat rumah, melayan tetamu, melayan mak su dia ni. Jadi yang pergi ke masjid tu cuma Fiona dengan kakak Fiona ni pergi ke masjid. Dan Fiona ni kata dia bacalah bacaan Yasin dekat masjid tu, menghadiri program lah. Dan benda tu berakhir lebih kurang jam 11 malam. Lepas habis je program dekat masjid tu, Fiona balik ke rumah. Dia nampak kereta mak su dia ni masih ada lagi. So Fiona ni masuk dalam rumah. Tapi bila dia masuk rumah, tak ada siapa-siapa pun. Yang ada cuma, maksudnya yang tak ada siapa-siapa ni, tak ada pula keluarga mak su ni. Yang ada cuma ayah Fiona ni aja. Jadi Fiona ni tanyalah kat ayah dia, "Ayah, mana mak su? Kenapa di kereta mak su je ni? Yang lain mana?" Jadi ayah Fiona ni cakap, "Oh, mak su dengan mak kau pergi rumah Pakcik Alim, pergi berubat. Ayah duduk kat sini, duduk rumah ni, jaga adik kau yang tengah kecil ni nak tidur." Itu jawabnya ayah Fiona ni. So Fiona waktu tu kan dah pukul 11. Jadi macam tak elok pula kalau dia masuk tidur kan. So Fiona ni kata dia tunggulah, dia makan-makan, tunggu. Dan sampailah dekat pukul 12.30, Fiona ni masih tunggu. Tak sampai-sampai lagi mak su dengan mak dia ni. Dia katanya pergi berubat kat rumah Pakcik Alim. So masa Fiona ni kata dia tengah makan-makan tu, dia dah habis makan, dia nak pergilah buang sampah makanan dia tu dekat belakang rumah. Masa dia nak buang sampah dekat belakang rumah tu, dia macam terdengar ada bunyi orang menjerit kuat tau. Wah! So Fiona, bunyi apa tu? Macam bunyi suara mak su. Dia macam dengar-dengar sikit-sikit lah, sayup-sayup waktu tu. Sebabnya rumah Fiona dengan rumah Pakcik Alim ni tak ada jauh mana. At least kalau kau menjerit kuat-kuat, adalah dengar suara sayup-sayup tu. Jadi Fiona ni masuk balik dalam rumah. Dia tanya ayah dia, "Ayah, dengar tak suara orang menjerit tadi?" Ayah dia cakap, "Mana ada ayah dengar suara orang menjerit, tak ada lah." So Fiona ni mungkin sebab dia dekat luar, mungkin dia je lah yang dengar suara tu. Tapi sebab dia kata suara tu seolah-olah suara makcik dia, suara maksu dia tu. So Fiona ni fikir, maksu aku ni ada kena apa-apa ke? Sampai pergi berubat ni kan, macam serius je. Jadi Fiona ni cuba nak pergi ke rumah Pakcik Alim tu, nak tengok apa yang berlaku. Fiona cuba ajak kakak dia nak pergi tengok. Tapi kakak dia waktu tu dah malas dah tak larat. Ayolah, kau lepas habis program kan, majlis dekat masjid. So Fiona ni ambil keputusan, dia pergi seorang-seorang dekat rumah Pakcik Alim tu. Jadi Fiona ni berjalan lah seorang-seorang. Tak adalah jauh, lebih kurang dalam 300 meter macam tu lah ke rumah Pakcik Alim ni. Dan masa dia sampai ke rumah Pakcik Alim tu, dia nampak lah rumah Pakcik Alim tu macam terbuka kan pintu. So dia masuk, dia nampak yang mak dia ada dekat tepi, macam tengah duduk diam, duduk macam tu kan. So Fiona terus pergi kat mak dia. Waktu masa dia pergi dekat mak dia, baru Fiona nampak mak su dia kat situ tengah terbaring sambil itu tengah membaca ayat ruqyah lah, tengah baca-baca dekat mak su ni yang tengah terbaring ni. So Fiona tanya kat mak dia, "Mak, kenapa ni mak? Apa dah jadi ni?" Jadi mak Fiona ni jawab, "Entahlah Fiona, mak tak tahu. Tiba-tiba je bila datang di rumah Pakcik Alim ni, terus mak su kau ni
dah meracau-racau, dah macam orang tak betul dah. Dah macam hilang punca dah. Dan Fiona ni waktu tu dia tengok je lah apa yang berlaku. Dia tak berani nak campur, diam lah. Kau bukan siapa-siapa kan tiba-tiba nak campur. Tak ada ilmu apa-apa. Dan Pakcik Alim ni dia baca lah ayat-ayat ruqyah apa semua, cuba nak tenangkan. Dan selepas waktu tu Fiona kata lebih kurang jam 2 pagi. Dan akhirnya selesai. Dan Mak Su dia ni nampak macam keletihan lah. Baru lepas dia ruqyah kan, lepas berubat. So dia orang duduk ke Mak Su dia ni dalam keadaan yang macam sedar tak sedar mamai, baru lepas habis berubat. Jadi Mak Fiona ni tanya dengan suami Mak Su ni, tanya kat Pakcik Alim ni. Okay, Pakcik Alim ni aku lupa nak beritahu, Pakcik Alim ni dia sebenarnya seorang perawat Islam. Dia bukan bomoh. Dia biasalah merawat-rawat orang-orang yang terkena kerasukan ataupun budak-budak yang kena teguran daripada benda-benda dari alam sebelah ni. So diorang tanya kat Pakcik Alim ni, Alim, kenapa dengan adik aku ni? So Pakcik Alim ni kata, sebenarnya yang adik kau ni terkena ada benda yang ikut daripada satu tempat. Lepas tu Pakcik Alim tanya, korang ada pergi mana-mana ke sebelum ni? Dan waktu tu diorang cerita lah, yang last diorang pergi berjalan waktu tu dekat Melaka. Dan Fiona ni baru teringat yang Mak Su dia ni kan suka cakap lepas. Dan dia cerita dekat Pakcik Alim tu, dia kata masa kejadian tu dia teringat lah, dia beritahu yang anak si Mak Su ni macam meronta-ronta nampak benda. Dia cerita juga yang dia pergi museum semua tu. Jadi barulah Pak Alim ni faham dan dia buat kesimpulan kemungkinan ada benda yang mengikut Mak Su ni balik ke rumah. Dan Pak Alim ni bila dia scan balik, rupanya dia kata benda yang mengikut tu adalah makhluk Ummu Sibyan. Okey, pada yang tak tahu, makhluk Ummu Sibyan ni sebenarnya adalah jin. Jin yang biasanya mengganggu anak-anak kecil ataupun perempuan yang mengandung. Biasanya dia suka mengagah ataupun sakat je budak-budak. Itu adalah jin tu. Kalau korang nak tahu lebih detail, korang boleh check lah dekat Google, ada maklumat tentang makhluk jin yang bernama Ummu Sibyan ni. Cuma nasib baiklah benda tu tak terlalu kritikal, dia saja datang menumpang. Dan Pak Su Fiona ni cerita juga, betul lah, memang sejak diorang balik daripada Melaka tu, memang kelakuan Mak Su dia ni macam agak pelik sikit. Selalu marah-marah, orang kata selalu stres, macam ada benda yang tak betul sikit, nak mengamuk-ngamuk. So bila rasa benda tu macam agak pelik, sebab itulah Pak Su dengan Mak Su dia ni datang ke rumah, nak jumpa Mak Fiona ni, kok ada siapa-siapa boleh mengubat kan. Jadi Mak Fiona ni kata ada orang boleh mengubat, iaitu Pakcik Alim ni. So diorang pergilah. Dan nasib baiklah benda tu tak terlalu serius dan Pakcik Alim berjaya buang benda tu. Dia cuba dia. Okay, so benda tu berakhir sampai malam itu saja. Dan waktu tu lepas je kejadian tu tak berlaku lagi lah. Maksudnya Mak Su dia ni terus baik sepenuhnya dan tak ada lagi berlaku ataupun terkena gangguan daripada makhluk yang dinamakan jin Ummu Sibyan tu. Okey, untuk cerita kali ni ada pengajaran jugalah yang boleh kita dapat daripada cerita ni, iaitu kalau kita pergi ke mana-mana pun, walaupun tempat tu kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi macam diorang ni pergi dekat museum, pergi mana-mana, mulut, tutur kata dan tingkah laku kita kena jaga. Janganlah bila kita bercakap tu main lepas je. Maksudnya apa yang daripada cerita ni kita dapat tahu yang Mak Su dia ni kan suka cakap lepas, dan mungkin ada benda tu tak suka dengan apa yang disampaikan oleh Mak Su dia. Dia sajalah kita nak bagi pengajaran dekat Mak Su dia. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Alright, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni pengalaman daripada seorang wanita juga. Okey, untuk wanita ni aku namakan sebagai Aini. Senanglah nak sebut nama Aini ni kan. Dan kisah ni berlaku di Pulau Pinang. Dan tahun berlakunya kejadian ni lebih kurang tahun 2013. Alright, Aini ni umur lebih kurang dalam 30 tahun.
Okay, dan dia bekerja lah, macam biasalah dia ada family. Dan pada satu hari, Aini ni kata dia dapat panggilan lah daripada mak dia. Okay, mak dia call, katanya yang mak tok dia ni tengah dah nazak. So Aini bila dengar je yang mak tok dia ni nazak, so Aini ni macam susah hati lah. Jadi dia call suami dia, cakap waktu tu Aini tengah kerja. Dia cakap, bang, mak tok nazak lah. Mak tok ni panggilan nenek. Untuk katanya lah, orang Pulau Pinang panggil nenek ni sebagai panggilan mak tok. Betul tak betul lah, tolong betulkan lah kalau aku salah. Tapi apa yang aku dapat dari cerita ni, itulah yang aku sampaikan. Okay, masa tengah kerja tu, aku ulang balik lah cerita. Aini dia call suami dia, katanya yang mak tok dia ni dah nazak. Takutlah kalau apa-apa jadi, baiklah kita pergi tengok-jenguk dulu mak tok kan. So kalau apa-apa yang benda tak elok jadi, so at least kita dah jenguk mak tok ni. Dan barulah ini lepasan yang dia pun dah lama tak jenguk mak tok dia waktu tu. Okey, untuk pengetahuan korang juga, mak tok ni umur dah lebih kurang 90 tahun tau. Memang dah tua. Mak tok dia ni memang dah sakit. Memang kata sakit tua. Dan mungkin dah nak masa dia kot. Bila umur dah 90 tahun kan. Umur panjang tu 90 tahun. Yang masa dia pergi ke rumah mak tok dia dan dia tengoklah mak tok ni dah terlantar, terbaring je dekat katil tu. Masa dia sampai tu pun dia nampaklah ada beberapa orang masjid tengah duk baca Yasin apa semua. Memang terbaring lah mak tok dia tengah sakit apa semua tu. Aini ni cerita, bersilih gantilah orang yang datang melawat mak tok si Aini ni. Kejap-kejap orang masjid datang baca Yasin, kejap-kejap jiran-jiran datang menjenguk, tengok keadaan mak tok dia ni yang dah terlantar. Cuma Aini ni cakap mak tok dia ni macam kadang-kadang macam nampak sakit, kadang-kadang nampak macam tak sakit. Sebabnya dia kata mak tok dia ni boleh je bercakap macam biasa. Okey, cakap sembang-sembang, cuma mata dia tertutup. Tutup je mata dia. Dia boleh cakap macam biasa, tapi cuma badan dia terbaring, tak boleh bergerak. Masa dia sembang dengan Aini ni, masa dia sembang dengan mak dia tadi masa dia call cakap yang mak tok dia dah nazak, memang cemas tau masa mak dia ni call. Sebab katanya mak tok dia memang macam nampak sangat nazak betul. Jadi itu yang Aini dengan suami dia ni pergi datang melawat mak tok dia. Tapi bila dah sampai, tengok macam okey je, siap boleh bercakap lagi. So itu yang buatkan benda tu macam agak pelik kat situ tau. Aini ni macam dia kata sesuatu sangat mak tok dia ni. Kenapa tapi Aini ni kata dia tak nak lah fikir benda yang bukan-bukan kan. Sebab mengikut orang kata history, sejarah mak tok dia ni pun tak ada membela ataupun tak ada je buat benda-benda yang kurafat ni, tak ada. Memang mak tok dia ni macam orang kita, orang biasa. Tak ada pun buat benda yang pelik-pelik ni. So Aini tak nak fikir yang bukan-bukan. Jadi Aini ni kata dia buat keputusan lah, dia cakap dekat mak dia, mak tak apalah, sebab Aini pun dah lama tak jenguk mak tok. Tak apa, hari ni Aini dengan suami, Aini akan jaga mak tok sampai esok pagi. Mak dengan ayah pun dah penat kan. Mak dengan ayah baliklah rumah dulu, bersih-bersihkan diri dulu apa semua. Esok pagi mak datanglah balik. So mak dengan ayah dia okey lah, tak apa. Sebab tengok mak tok dia ni pun macam masih okey lagi. Cuma mata je lah terpejam je daripada masa Aini sampai. Mulut boleh bercakap tak ada biasa. Tak ada biasa pula. Tak ada masalah. So Aini ni jagalah sampai esok paginya. Dan katanya tak ada apa-apa masalah. Elok je. Dan tak ada pun benda gangguan apa-apa, tak ada pun jadi. Dan masa keesokan paginya tu, tiba-tiba mak mertua si Aini ni datang. Mak mertua ni mak kepada suami Aini lah. Tak itu pun tak tahu. Okey, masa datang, mak mertua ni dia duduk dekat sebelah mak tok dia. Waktu tu abah Aini pun ada juga kat situ. Masa duduk, mak mertua Aini ni kata, aku tengok bilik ni macam sesuatu lah. Macam ada aura-aura yang tak elok. Mak mertua Aini ni beritahulah. Dia kata, apa kata kalau korang bawa keluar mak tok korang ni, letak dekat ruang tamu pula. Jangan letak dalam bilik ni. So abah dia ni pun macam setujulah, letak dekat luar bilik, letak dekat ruang tamu pula. Tak nak letak dalam bilik. Mungkin jugalah sebab bila orang kata macam ada sesuatu kan, risau juga kalau ada benda-benda tak elok kan dalam bilik tu. Sebab orang dah nazak, macam-macam benda boleh jadi. So diorang letak, mak tok Aini ni letak dekat luar, duduklah macam biasa. Cuma kan aku kata semalam mak tok Aini ni
mata je terpejam, mulut boleh bercakap. Tapi untuk pagi tu badan dia lain macam sikit. Sebelah sejuk sangat, sebelah lagi badan panas gila. Sebelah panas, sebelah sejuk. Badan masih lagi tak boleh nak bergerak macam biasa. So waktu tu Aini kata dia duduk dengan mak mertua dia lah. Tapi tengah duduk-duduk tu, mak mertua Aini ni dia pergi dekat dapur, katanya nak minum kejap. Bapak dia ada dekat ruang tamu. Dekat luar rumah. Masa tengah Aini ni duduk dekat sebelah mak tok dia, Aini ni perasan macam ada something, benda bergerak tau dekat dalam kulit mak tok dia ni. Benda tu macam benjol tau. Dia berjalan, dia masuk dalam kulit, nampaklah benda tu benjol. Dia bergerak daripada tangan, dia pergi ke bahu, dia naik pergi ke pipi. Bila nak masuk ke kawasan atas, benda tu hilang. Aini cakap, apa ni? Dan benda tu berlaku banyak kali, 3 ke 4 kali. Daripada benda tu naik lagi, daripada bawah naik lagi, benda benjol kan, dia bergerak-gerak dalam kulit mak tok dia ni, naik sampai atas, lepas tu hilang. So Aini bila tengok tu, dia macam terkejut lah. Apa benda kan, dah macam cerita The Mummy pula, benda boleh bergerak-gerak dalam kulit. So Aini ni kelang kabut, dia pergi panggil abah dia. Abah tengok ni, apa dengan mak tok ni? Dan waktu tu mak tok dia pun dah macam start tak boleh nak bercakap dah. Dah nampak macam lain macam lah. So bila abah dia datang, pergi tengok mak tok Aini ni, dia pergi tengok, dia lama abah dia tenung. Abah dia kata, ada something, ada benda ni. Sebenarnya abah ini ni, dia memang orang kata pakar ataupun memang pandai juga dalam bab-bab mistik ni. Memang kata ada ilmu-ilmu lah dalam bidang perawatan Islam. Cuma waktu tu abah ini ni macam tak perasan ada benda-benda macam ni. Bila Aini ni tegur dan beritahu pasal ada benda berjalan dalam kulit, barulah abah dia macam baru perasan ada benda something yang berlaku, something lah dekat mak tok dia ni. Jadi abah ini ni dia pegang kaki kiri dengan kanan, dia pejam mata, dan kemudian dia baca ayat Quran. Dia baca. Lepas dia baca ayat Quran tu, dia buka mata, dia beritahu, sah, memang betul ada benda yang menghalang proses untuk mak tok ni nak pergi menghadap ilahi. Maksudnya mak tok dia ni sepatutnya dah boleh orang kata meninggal dah, tapi macam ada sesuatu yang menghalang. Jadi abah ini ni buat keputusan untuk dia nak cuba membuang apa-apa benda ataupun ada kod-kod, kalau ada makhluk alam sebelah ni yang cuba menghalang proses mak tok Aini ni untuk meninggal. Apa yang abah Aini ni kata, disuruh Aini dengan mak mertua Aini ni duduk dekat telinga mak tok dia ni dan baca Yasin berulang kali. Dan abah dia adalah santai niat cuba buat. Abah dia pergi kat dapur, abah Aini ni ambil 7 batang paku dengan beberapa biji buah apple. Dia duduk dekat sebelah mak tok dia ni. Dia duduk. Waktu tu dah lebih kurang 8 malam lah. Dah habis waktu maghrib. Aini dia beritahu waktu tu abah dia baca-baca ayat Quran. Dia ambil batang paku tu, dia baca. Kemudian dia ambil batang paku tu, dia lurut. Dia tarik daripada kepala mak tok dia tu, tarik sampai ke kaki. Kemudian dia cucuk dekat apple tu. Macam dia menarik sesuatu tau. Dia baca ayat Quran dekat batang paku tu, daripada kepala dia tarik pergi cucuk dekat batang apple tu. Batang paku yang pertama, okey, dia masuk dekat dekat apple tu. Batang kedua pun okey, dia cucuk masuk dalam apple tu. Ketiga pun sama. Masalah berlaku apabila nak masuk batang paku yang keempat, nak cucuk ke dalam biji apple tu. Maksudnya kat sini, bila batang paku tu nak masuk dekat biji apple tu, tak boleh. Sebab mula-mula kan aku cakap batang paku pertama, kedua dan ketiga boleh cucuk masuk dalam dalam buah apple tu. Nak masuk batang yang keempat ni tak boleh. Seolah-olah macam benda tu degil tau. Okey, sebenarnya batang paku tu, apa yang diceritakan lah, batang paku tu seolah-olah macam abah Aini ni dia tarik benda ataupun jin dalam tubuh mak tok dia ni, dia tarik masuk dalam paku, kemudian dia nak cucuk, nak perangkap benda tu masuk ke dalam biji apple.
Ini adalah perawatan yang diceritakan lah. Korang janganlah kecam. Aku cerita je. Sebab orang lain-lain kaedah. Proses perawatan ni ada macam-macam cara. So, korang dengar je. Anggap benda ni sebagai hiburan. Alright? Okay, aku sambung. Masuk batang keempat tu, seolah-olah kan kita tak boleh. Abah dia cuba. Lepas setengah jam, barulah batang paku tu boleh masuk dalam leper tu. Dicucuk. Masuk dalam. Dan nak masuk batang kelima pun sama juga. Susah juga. Masuk. Ambil masa lah. Orang kata dekat 2 jam lah nak masukkan batang paku je nak masuk dalam apple. Sebab kalau kita ikut logik lah, batang paku tu kan tajam. Dalam biji apple mestilah boleh. Sebab apple kan buah, kita masuk senangnya nak masuk kan. Tapi benda tu macam seolah-olah susah abah dia nak masuk kan. Masa kejadian tu berlaku dah lebih kurang jam 11 malam. Abah ini beritahu, Kak ini cakap suruh call semua saudara mara, panggil mak ini ni ada kat rumah ni lagi, panggil semua datang. Sebab katanya nak buang benda-benda yang ada dalam badan mak tok dia ni, kena panggil semua saudara mara yang ada. Jadi Aini ni dia call lah semua saudara mara, semua datang untuk kata nak sempurnakan proses perawatan, nak buang benda-benda dalam badan mak tok dia ni lah. Nak kena settle malam tu juga abah dia kata. Jadi lepas dalam sejam tu dah lebih kurang dekat pukul 1 pagi lah. Nasib baik lah jenis saudara mara Aini ni jenis boleh dibawa berbincang. Boleh nak orang kata semua nak datang sekali kan. Sebab ialah mak tok diorang kan, diorang pun nak benda ni selesai cepat. Waktu tu abah dia kata di briefing lah. Dia bagi tahu okey semua sekali duduk ramai-ramai, duduk dekat-dekat. Aku nak korang semua baca Al-Fatihah sebanyak mana yang mungkin. Tapi dengan syarat masa korang baca Al-Fatihah tu, korang jangan pandang apa yang aku buat. Tunduk je kat bawah. Korang pejam mata, baca Al-Fatihah banyak-banyak. Itu abah ini ni beritahulah. Dan diorang pun ikutlah juga. Ikut je apa yang abah ini ni beritahu. Diorang duduk rapat-rapat. Aku lupa, dia duduk rapat-rapat sambil membuat keliling bulatan lah, mengelilingi mak tok dia ni yang tengah terbaring. Waktu tu memang nampaklah mak tok dia ni macam dah betul-betul nazak. Tapi benda tu macam tak settle lagi. Macam seolah-olah abah dia kata walaupun dah cucuk kan batang paku tu, tapi benda ni masih ada lagi. So nak kena sempurnakan kaedah perawatan abah ini ni. So masa semua tengah baca Al-Fatihah, pejam mata, pandang ke bawah, Aini ni dia kata mati dia degil tau. Tengah baca dia kata dia cubalah tengok ke atas. Dia macam intai-intai lah apa yang abah dia buat. Aini ni kata dia nampak lah yang abah dia ni waktu tu berjalan keliling diorang ni semua sambil dia buat tulisan lah. Buat tulisan atas angin dia buat macam tu. Sambil dia baca ayat Al-Quran. Aini ni abah aku ni buat apa So dah buat semua tu. Akhirnya abah dia kata okey, alhamdulillah dah selesai. Abah dia beritahu kemungkinan arwah mak tok dia ni akan betul-betul nazak lebih kurang jam 1 pagi kata. Dan kemungkinan juga pukul 3 ataupun 4 pagi, kemungkinan lah ni abah dia cuma dia macam agak-agak lah, mak tok dia ni akan pergi menghadap ilahi lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi macam tu. Aini ni pun dia pergilah hantar mak mertua dia hantar anak-anak dia ni balik juga pergi ke rumah. Lepas tu pada settle hantar semua, Aini ni mandi dan lebih kurang pukul 3.30 pagi macam tu lah, Aini dapat call daripada adik dia. Katanya yang mak tok dia ni dah meninggal dunia. Sebab Aini ni kata dia tak sempat juga nak tengok apa yang terjadi lepas tu. So Aini ni lepas dengar arwah mak tok, yang mak tok dia ni dah meninggal, Aini ni patah balik pergi ke rumah mak tok dia ni. Dan memang tengoklah betul-betul lah mak tok ni dah meninggal dunia. Bila Aini ni tanya balik, ada apa-apa tak benda yang berlaku lepas tu? Adik ni cakap tak ada apa pun berlaku. Memang betul lah seperti yang dijangka oleh abah dia ni, yang dia akan nazak dan akan meninggal dalam pukul 3 ke 4 pagi macam tu. Kebetulan pula benda tu tepat berlaku. Jadi akhirnya diorang pun buatlah proses pengkebumian dan dikebumikan pada pukul 10 pagi esoknya. Itu apa yang Aini beritahu lah. So lepas habis je settle semua benda tu, dah habis settle dah buat majlis tahlil tu, selang beberapa lama lepas tu lah, Aini ni ada tanya dekat abah dia. Dia kata, abah sebenarnya apa yang abah tulis atas angin tu?
Dan abah dia cakap benda tu adalah salah satu cara perawatan nak buang benda-benda makhluk halus ni. Dan benda tu namanya, apa nama dia? Rajah Alif. Apa nama? Aku tak ingat lah nama dia. Adalah Rajah Lam Alif Jalallah. Macam itulah lebih kurang. Itu adalah satu kaedah lah. Tapi ini beritahu, kalau korang nak tahu apa maksud kaedah teknik Lam Alif Jalallah tu, Rajah Lam Alif Jalallah, korang boleh check dekat Google. Ada cara-cara dia, ataupun dia akan terang lah apa benda tu. Nanti korang tengok lah ya. Okey. Dan benda tu habis dan selesai setakat itu aja. Dan sebenarnya abah ini beritahu lagi yang memang mak tok dia ni memang tak ada membela apa-apa pun. Tak ada buat amalan-amalan kurafat, tak ada. Cumanya masa mak tok dia ni nak meninggal, tak tahulah macam mana, mungkin ada makhluk-makhluk yang cuba nak menumpang dalam badan mak tok dia ni. Katanya ada 4 ekor dalam badan mak tok ni. Katanya macam-macam jenis ada. Yang 4 ekor tu macam-macam rupa, ada yang rambut panjang, ada yang kepala panjang, ada tangan, perut, macam-macam bentuk dan rupa. Dan nasib baiklah benda tu berjaya diusir. Aku lupa nak beritahu, yang kan biji buah apple tu kan, yang dah masuk aku dalam buah apple tu, malam tu juga abah Aini ni dia bungkus benda tu ketat-ketat, dan dia simpan dalam plastik, diikat lagi, balut lagi dengan kain semua. Benda tu dia baling, dia buang ke dalam laut. Dekat Jambatan Pulau Pinang tu kan ada laut, dia baling, dia buang, hanyutkan dekat situ. So itulah cerita daripada kisah yang kedua. Okey, jadi tamatlah ataupun habislah 2 kisah untuk video kali ini. Aku tak tahulah cerita ni menarik ke tak bagi korang, dan aku minta maaf kalau cerita aku ni macam tersangkut-sangkut. Aku tak tahulah kenapa bila aku cerita hari ni macam ada masalah pula. Tak tahulah, aku harap korang terhibur je lah ya. Dan kalau korang ada cerita-cerita yang nak korang sampaikan, boleh email dekat aku, ataupun boleh je tekan link WhatsApp macam yang aku beritahu dekat video yang mula-mula tadi lah. Okay? Alright. Jadi kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.